My dad adalah sebenarnya seorang nelayan. Saya ni macam tak confident because of I feel insecure with myself. Why? Because of my Dekat part mana? everything. Sebab I rasa macam lah, mungkin karakter I tu orang kata lain sikit daripada orang lain. Aha. Kita rasa macam malu. Nak bersuara pun I malu sebab my voice is like this. So dia macam tak masculine kan. So dia rasa macam insecure. Setiap kali I nak berdiri depan orang dulu, I akan rasa macam lah, should I or should I not? I ada masalah tu. Pernah cakap pasal my mum tau. Sebab bagi I, dia dan didik I sangat baik. So, bila orang cakap pasal mak ni macam orang tak ada mak ke? You to let someone talk to your mum like that. Sebab I tak pernah rasa macam Assalamualaikum, selamat datang ke podcast apa Lu Cakap. Yes, betul tu guys. Jadi terima kasih kepada semua penonton. Ya. Ini adalah episod kita yang kedua, Aizat. Episod kedua. Pada orang dah. Dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka-mereka yang dah support kita punya podcast. Alhamdulillah, segala korang yang komen untuk episod yang pertama tu kita akan cuba perbaharui. Ya, kita pun masih baru dalam cakap apa dalam dunia gelanggang podcast ni. Ya, betul. Kita tahu sebab apa? Dunia TV dengan podcast lain. Okey. Kan? Dan kita tak nak buang masa. Yelah. Kita nak buang masa. Sebab episod yang kedua ni, orang mesti akan tertunggu-tunggu. Siapakah dia? Dia ni quite famous juga. Betul, dia quite sebenarnya. famous kan. So, orang pun dah nampak baca kan. Ini kita punya designer, yang ni kita punya model lah. Saya lah yang mereka baju mereka. Okey. Dan orang yang kita nak jemput ni, tetamu yang kita nak jemput ni, seorang influencer yang cakap baru saja meningkat naik. Baru saja meningkat naik, sangat cepat meningkat naik. Dan juga merupakan pemenang untuk TikTok Award. TikTok Award. Iaitu Video of the Year kan? Video of the Year. Yes. Wow. Sangat cakap apa, fasih, mau kata apa, expert dalam bidang fashion. Tak nak buang masa, jom kita memperkenalkan. Yes, itu Egy! Assalamualaikum Malaysia. Waalaikumsalam Malaysia. AJ. Saya. Hari ni ada. Tak, I duduk sebelah you, I kena diam lah. Faham. Kan surprise. I ingat sama pink, I ingat tak perasan Tak you. baik. Bro, sihat ke AJ? Alhamdulillah, so far sihat. Alright. AJ sentiasa kalau datang baju mesti meletup. Tak, kita nervous juga. Semua orang komen dress up hari ni kan. Tak, sebab kita tema fashion police. Oh, fashion police. Fashion police. That's Berarti tu. Polis kat macam sini. Saya polis Detective Conan. Okey, perkembangan terkini AJ. Okey. Okey, perkembangan terkini menarik. Perkembangan terkini, saya baru lepas rekod lagu dan juga MV. Wow. So it's gonna be released on 1st November. So itu antara projek yang besar yang saya dah menunggunya bertahun dah pun. So yang orang tak tahu sebenarnya I start as a singer. Betul. Ya, tahu. Yang orang tak tahulah, yang tahu tahulah. Yang tak tahu I start as a singer. So I come back this time dengan branding nama yang berbeza, which is AG. Dulu orang kenal sebagai Afizi Khairi. So mana yang tahu-tahulah. So this time kita branding juga lagu. Which is dulu Anyai Ballad. Kali ni surprise. Komplok. Yes. Boleh? Dugem, babe. Why not? Suara you boleh go, babe. Asal boleh go, kita pergi je, babe. Betul. No problem, Ada TikTok dance tak? Of course ada. Ada TikTok dance, ada TikTok transition yang kita akan buat. So korang kena stay tune dan tunggulah. Okey. Okey, sebenarnya kita jemput AJ pada hari ini. Kita tahu AJ seorang influencer betul. Yeah. Confirm. Dan kita sebenarnya mana untuk orang yang tidak influencer ni nak tahu kehidupan sebagai seorang influencer. Tapi kita mulakan dengan daripada macam biasalah, daripada childhood. Kita nak tahu dia punya background, family, keluarga. Okay. Before I start with that, sebenarnya sejujurnya lah Hailey, I tak suka orang panggil I influencer. Kenapa? Habis nak panggil apa? Sebenarnya sebab dia bukan apa, dia tak ada masalah pun. Sebab I start as a singer. And then I pun ada benda yang I buat, which is modelling. I buat hosting juga. I pernah berlakon juga. So bila orang kata influencer ni dia macam It's not bad. Cuma dia macam influencer. You buat apa? Faham tak? Most of time kalau I pergi jumpa orang, yo, you influencer, you content creator, you buat content apa? Dia macam benda tu ada persoalan kat situ. So dia tak ada orang kata fix label to yourself. Betul. So I macam prefer orang panggil I model ke. Always say celebrity lah. Celebrity. Tapi mungkin nanti orang-orang kat dalam yang mendengar podcast ni rasa annoying. Macam dia celebrity kan. Tapi kita ada aim goals kita dalam life. So my aim is to be called like that. So mungkin belum lagi sebab saya pun baru menang TikTok Award. So mungkin TikTok tu dekat dengan title influencer. So I have to bear with that. And then actually
It's not bad. Cumanya kita ada aim untuk ke arah mana yang kita nak pergi. Macam tu. And then kita come back to the question. Pasal childhood awak ni. Okay, childhood saya lahir dan membesar di Banting, Selangor. Okay. So, AG adalah anak sulung daripada 4 beradik, which is saya sulung lah. 4 orang termasuk saya. Dan juga my dad adalah berdarah kacukan Cindian. Cindian. No wonder. Yes, Wang Shi. Boleh Wang Shi tahu ke? Boleh So, nampak? I berdarah kacukan Cina, India dan juga Melayu. And my mum ada Melayu babas sikit lah. So Okay. kita ada dalam Melaka tu yang cakap macam nak bergaduh. Tapi dah berapa kali tengok your mom kan? Memang your mom nampak very fair skin. Yes, actually dia pun adalah ex-stewardess, MAS. Cantik. Bapak you kerja apa? My dad, okay ni banyak. Dia akan banyak surprise dalam cerita podcast saya Okay. kali ini. My dad adalah sebenarnya seorang nelayan. Nelayan. I told you. Semua dah tengah-tengah. Wow. Betul. AG My dad nelayan. adalah seorang anak nelayan. Ya, saya tak malu mengakuinya sebab memang dia nelayan and my dad dia buat kerja lain juga, freelance juga. So, yeah, he is a fisherman and then I pun besar dengan sebab tu I tak heran sangat kalau makan seafood I tak heran dah, babe. Macam-macam So, lepas jenis ni kita seafood makan wagyu lah depan you. Allah, wagyu je. Maksudnya dah biasa lah. Dah biasa, dah makan fresh dan memang dah biasa sangat dah. So, my mum is orang kata tapi mama tak terbang, dia ground staff. So she was terminate masa MAS pernah ada isu dulu. So dia dah terminate masa I masuk universiti. And then I have 2 brothers and 1 younger sister lah. So I paling eldest. And in family I think tak ada lagi yang macam into this field. Cuma kita orang ni family yang memang suka berhibur. Suka berhibur. Kita ada set karaoke. Oh, wow. And then kalau ada majlis kahwin kita akan buat joget lambak. So sebab tu kalau tengok family I macam semua orang boleh blend in together, boleh menari juga walaupun sikit-sikit kan. Tapi Even your Pak Long. my Pak Long actually he's a professional. Okay. Dia bekerja sebagai seorang yang profesional. Dia dalam bidang pendidikan dia Wah, sekarang betul. Pak Long I ada PhD. Upcoming, sorry belum lagi Pak Long soon dia tengah buat PhD sekarang. Tapi dia seorang lecturer di IAB, Institut Aminuddin Baki. Dia mengajar pengetua-pengetua di seluruh Malaysia untuk sekolah. So itulah cakap walaupun orang macam like tengok macam kita fun-fun sebenarnya he is a professional workers lah. Dia dalam bidang yang agak orang kata formal. Cuma when it comes to family side mestilah kita ada fun side sikit kan. So dia bekerja sebagai tu. So bila kita together dengan family ni we just be ourselves lah. Macam I never feel like I'm fake. Saya tak pernah fake berpura-pura macam mana saya depan TV contoh saya dengan family saya. Cuma certain time bila kita orang jumpa kita kat luar dia ingat kita macam ni juga. Tak, I sebenarnya pemalu kat luar. Yang orang tak tahu saya membesar daripada childhood, daripada sekolah. Saya ni macam tak confident because of I feel insecure with myself. Why? Because of my Dekat part mana? everything. Sebab I rasa macam like, mungkin karakter I tu orang kata lain sikit daripada orang lain. So kita rasa macam malu. Nak even nak bersuara pun I malu sebab my voice is like this. So dia macam tak masculine kan. So dia rasa macam insecure. Setiap kali I nak berdiri depan orang dulu, I akan rasa macam lah, should I or should I not? I ada masalah tu. Even sekarang pun. Macam mana you nak overcome you punya perasaan? Itulah orang cakap kan sebenarnya if you wanna be successful you kena terima kekurangan diri you. Itu benda yang pertama sekali I learn from To myself. accept your flaws. Yes, I learn from myself sebab memang kalau you learn to accept your flaw you tu yang jadi kekuatan you, which is macam I kan. Suara tu memang bagi I is my weakness. Tapi I boleh menyanyi alhamdulillah. Walaupun tak sebaik mana tapi I can sing. I can host. So kita gunakan suara tu sebab bukan buat-buat babe. Tapi memang I tak original. buat-buat, memang original. Memang macam tu? You tengok orang lain. Cuba cakap hi sayang. Hai sayang. Macam mana ni? Kalau macam mana ni? Tak ada. Memang macam tu. Memang tak boleh. Okay. Masa zaman you dekat masa zaman you kecil, macam mana you punya pergaulan dengan kawan-kawan? I tak ada kawan. Sejujurnya. I pernah rehat seorang. Ni orang yang tak tahu cerita pasal I kan. I pernah rehat seorang. Oh ya ke? Ya. Nak kata dibuli tu tak teruk. Tapi sebab I ni jenis yang stand up for myself. Kalau I tengok I akan lawan tau. So, I tak suka diri I ditindas. So, I akan elak daripada berkawan. Daripada aku dibuli. Menyesal lah kawan-kawan ni AG tu You sekarang. daripada start zaman sekolah memang dah selalu you jarang berkawan. You banyak buat hal sendiri. Jadi masa zaman sekolah tu memang you dah memang suka benda-benda yang dekor benda-benda. Betul. Actually, I start daripada kecil. I suka, kalau ada hari jadi atuk I, hari jadi main ini ke apa kan.
I suka buat handcraft. I suka buat kite. Tapi I buat handcraft. Kalau kita pergi bercuti, pergi ke PD whatever kan, I akan kutip kulit kerang ni, I akan buat satu like handcraft for them as a gift. Memang daripada kecil. Dan juga macam batang ice cream, kita potong. Adalah something that I do. Kreatif lah. Yes, I memang daripada dulu. I perasan benda tu memang bakar-bakar. Kan Dulu. jual benda semua. I pernah jual tau, fun fact. I pernah jual masa zaman sekolah. I pernah buat name tag. Buat handwritten, hand name tag, I jual. Pernah. Benda ni bukan I buat cerita, memang pernah buat benda tu. Nak tahu family you waktu tu susah ke atau sedang Tak juga. tengah? Kita just orang yang biasa saja. Biasa saja. Tapi taklah berkemampuan sangat. So I memang suka mencari duit sendiri dan I suka tidak menyusahkan family daripada kecil lagi. Awak anak sulung ke macam mana? Sulung, babe. So, daripada 4 kan? Anak sulung. Daripada 4. So okay. Personality you begini, adakah adik-beradik you yang lain pun macam ni juga? Yes. Um, Adik you sebiji muka you kan? Adik yang lelaki you? sebiji tu dia ada perangai masuk air dia sikit. Okey. Perangai nak kena lempang dia sikit. Dia tu ada. Tapi yang dua lagi tu tak. Agak malu sikit lah. Tapi kalau tengok dalam video family tu, if I ask them to do, they will do it. Cuma yang kan tu macam I, kalau you tengok dalam video family pun yang bising I. Adik I macam cakap I. Betul. I tu Pak Long I. Yang lain-lain pun bising je. Cuma my siblings tu dia tak sangat. Dia tak riuh sangat. Tapi mungkin di sebalik kamera tu adalah. Di depan kamera tu tidak sangat. Lain lagi orang Melaka kalau berkumpul meriah. Kita orang memang meriah, memang bercakap, memang macam nak gaduh. So kalau orang baru, kalau macam datang jumpa family I, memang dia macam bergaduh ke? Bergaduh. Jap. I nak tanya. Kan dalam video kalau kita tengok alamat raya lagi tu kan, memang korang pakai semua sedondon. Adakah setiap tahun pun korang pakai sedondon ke macam mana ni? Setiap tahun memang akan sedondon. Dah bertahun dah kita seramai itu. Kita sebelum ada viral lagi. Ya, sebenarnya ada beberapa tahun je yang kita orang macam tiba-tiba kita macam like kita orang split, macam contohnya memang ada 5 beradik kan. Okey. 5 color berbeza tapi kita orang sedondon one family lah. But since that kita orang macam tak best. So kita memang akan fix with one color. Since kita dah viral tahun ini, tahun depan nantikan! Wow. Adakah tahun depan semua berkepak? Siapa yang decide Okey, warna? setiap tahun ada giliran. Kita ada Okey. giliran. Pak Long kan, lepas tu my auntie, lepas tu giliran. This year, next year gonna be my mom punya side. Siapa lagi decision maker kalau bukan kita? Yang ratu tu. Kita lah yang akan buat decision. Betul lah. Warna apa? Tak boleh tahu nanti ramai sama. Orang kan suka tiru, kita cakap je nak sama semua kan. So, I have to be different. Tak boleh Okay, tahu. untuk tahun ni kan, selalunya you akan buat video raya segalanya betul. kan. Time lepas raya, lepas solat raya semua. Adakah you Petang. akan buat before, lepas tu time raya pagi, okay semua keluarga post? Tidak. Tak ada? Semua keluarga tidak dibenarkan post. Hanya AG seorang. Oh, begitu. Yelah, kalau semua post, Tamak ni. bertindih. Berpecah. Views kena ke I seorang. Walaupun ada page-page yang curi konten I post balik. Tak kredit. Tak kredit, tak post Baik. collab pula tu. Ya. Kan, tapi tak apa kan, kita faham itu game diorang. Tapi whatever it is, memang kalau video tu memang I yang post. Sebab diorang tak aktif kat social media. Tak ada family I yang se-aktif I di social media. Kalau diorang nak post pun, mungkin kawan diorang je lah tengok kot. Tapi, So far I saja yang akan ni. And then tak ada dah rakam awal, tak ada. I sejenis yang I rakam sekarang I edit. Itu perangai I. Most of my content I edit sendiri. I tak ada orang edit. Yes, so kalau macam kita orang record dalam pukul 6, I edit pukul 8 I post. Macam tu. Okey. Egi, ada soalan. Apa dia? Rebut, okey sila. Emily in Paris. Emily in Paris dari kata kita. Silakan. Tadi kan AJ kata AJ daripada Melaka. So macam mana you nak jadi you yang sekarang ni kan? You datang KL macam mana? Kawan-kawan. Tak, actually bukan Melaka tau. Sorry. Dia ada darah baba nyonya tu. Tapi my family mostly semua kat Banting. Okey. So I asal daripada Banting. And then to answer your question juga, macam mana I pindah ke KL. Dia tu lah cakap sebenarnya podcast ni boleh jadi 4 hari, babe. Sebab perjalanan hidup I ni sangat Seronoklah dengar. amazing lah, feeling amazing. Tapi memang ya, sebab I start pindah KL which is 3 years ago. Okey. I actually have a business. I memang ada business sendiri before I ada cafe semua. So I daripada zaman universiti memang I buat business dah. So I memang tak suka menyusahkan family dan I suka cari duit sendiri. Okey. I memang hustler. I lagu Survivor yang viral tu memang dekat dengan diri I. Okey. Sebab tu dah diulang beberapa I've kali. been doing a lot. I dah pernah menyanyi, I dah pernah menari, I dah Alright. pernah semua. Zaman universiti I make money by dancing. I travel sampai ke luar negara dengan menari saja. Okey. So apa yang membuatkan you nak buat macam tu? Sebab Susah I sangat bukan ke? bukan family yang senang.
I nak apa, I kena cari sendiri. I tak suka menyusahkan. But you want to be a I. superstar? Of is course, I want to be on TV. AJ, you dah try semua. You ada penari, you boleh menari, you boleh berlakon, you boleh hosting, you boleh menyanyi. Semua you boleh buat AJ. Sekarang ni kan engkau nak jadi apa AJ yang sebenarnya? Itulah saya cakap. Kalau orang tanya, I nak jadi apa? I jadi selebriti. Selebriti tu kan luas. Yang Semua cabang. Yang semua nak tapau. Orang kata versatile celebrity. Memang dia bukan semua nak capai. Sebab semua boleh buat. Nak buat macam mana? Okey, tak apa. Kita akan masuk. Double bakat. Kita akan masuk part tu. Part yang you... Part yang soalan dia ni tadi dulu. So, I pindah ke KL 3 tahun yang lepas. Dan daripada 3 tahun lepas tu lah, I dah start explore benda-benda yang you guys tanya nak buat ni. Okay. So, I moved to KL and this is special thanks to, I takkan lupa benda ni. Antara orang yang membuat Kak I berani pindah di KL adalah Kak Emma. Kak Emma ni dia sekarang dia jaga, lupa lah, Johari. Siapa namanya? Aku lupa pelakon tu. I tak ingat. Ya Allah, Ikram Johari. Sorry Ikram. Ikram Johari. And then my husband dia jaga Hairul Azri, Abang Hafiz. So Kak Emma masa tu dia mencari pelakon. And then Cikgu Syafi, I pergi kelas Cikgu Syafi, cikgu tanya, Cik, kau nak berlakon? Nak lah, memang I nak kan. Cakap I suka kan. So dia kata dia bagi nombor, which is nombor Kak Emma. And then bila dapat nombor dia tu, Kak Emma kata datang jumpa kat KL. So I datang lah, I datang KL jumpa dia. So dia cakap, you menyanyi I tunjuk semua video menyanyi I. Dia kata, okey lah kalau macam tu. Sebab dia orang kebetulan lambat kontak I sebab dah ada pelakon. So I dapat pelakon tu, I dapat offer jadi penyanyi lah. So duduk bawah dia. So I pindah KL because of her. Sebab I berani, sebab I tak ada orang yang I kenal kat KL at all. Tak ada langsung tau. So I make a bad decision. Macam okey aku pindah KL sebab memang I nak betul-betul fokus. Sebab I rasa macam lah, penat lah dah mencuba lama ni. Tak dapat-dapat kan. So pindah KL, I tinggalkan cafe I kat Banting. Dalam masa 2 tahun, cafe kat Banting tu macam misguiding, ada something problem lah. So I tutup sebab I cakap memang I really want to focus on my career now. Sebab I ni sangat fokus tau. I sangat fokus. So bila I ada 2 benda kadang-kadang macam mengganggu sikit. Plus cafe ni bila buka, you need hands on. Dia tak boleh biarkan orang buat, tak boleh. Saya tutup, I pindah KL. I build my own connection tau sejujurnya. I build my own connection. Jujur I cakap memang I tak kenal siapa pun tak kenal siapa AG sebenarnya. Dan Kak Emma pun macam masa tu, it's quite hard for her to sell me juga sebab I tak dikenali. Orang tak tahu apa I boleh buat. Tapi thanks to her lah sebab I pindah KL. And then I decide to independent sebab I ni bukan rebel tau. Rebel ya juga. I seorang yang I know what I want in my life. So bila ada manager ni kadang-kadang dia hold me back. I tak marah kat Emma maksud tapi I rasa macam kesian kat dia menunggu I dan susah nak send me out. So I rasa whatever decision that I make kalau I sendiri adalah tanggungan I sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Betul. Eji, you dengan Kak Emma ni siapa? I would say dia kakak I lah. Kita tak kenal each other pun. Tak kenal each other? Tak kenal. Siapa yang start mula-mula find out you? Sebab you banyak kenal artis. So kita kira macam mana dia boleh kenal? Macam mana boleh kenal dengan video ke apa ke? Daripada Kak Emma pun ada. Daripada I, okay dia macam ni. Sebab tu kalau dulu sebelum kita betul-betul kenal kan. Sebelum kita kenal macam AG berada sekarang ni. Dulu masa zaman nama I masih Afizi lagi dulu. I selalu pergi event, betul tak? Betul. I suka pergi event. Selalu terserempak gitu orang. I selalu pergi event sebab dengan pergi event orang kenal. I can do my own PR. I bukan orang yang tak berotak. I ada degree. I know how to carry myself. I know how to introduce myself to people. So I rasa macam aku kena pergi. Aku kena pergi benda yang free dahulu untuk aku dapatkan more exposure. So, I pergilah. I buat macam-macam. To answer your question, sebenarnya banyak sangat. Macam mana I kenal tu, I pun tak tahu dah. I boleh nak recall dah. Terlampau sebab banyak I pergi PR. je. Tapi main dia adalah you pergi event lah. I pergi event and then mungkin daripada social media, I posting kan. Keep on posting. Or ada yang terkenal, ada yang kenal. So, lama-lama orang kenal daripada konten. Lagi-lagi bila dah menang TikTok Award ni, orang dah tahu dah. I pun terkejut kadang-kadang pergi event yang sekarang kan. Artis yang memang famous tau. Which is I macam like, takkan dia nampak aku. Hey, I saw your content. Hey, I like your content. I even terkejut tau. I macam ABP yang baru ni I pergi kan. There's a lot. Han Hakim, Siti Saleha, Siti Nodiana. Name it. Semua macam abang senario. Macam, diorang kenal aku. Siapa kata, abang like video kau tau. So I feel like, sebenarnya you memang tak boleh stop. You buat je. Macam I pun memang dulu, I macam, I suka berangan. Dan tak salah. Tak salah. Jujur tak salah berangan tapi you work for it. I berangan dan I berjalan. Buat. So I buat, I do. So bila I buat, I berangan, I tahu apa yang nak, I dapat. Sejujurnya untuk naik pentas menang award tu pun adalah angan-angan I.
I bukan cakap tipu Untuk tau. Kalau naik di ceritakan ni pun, pentas, ada macam, wow, memang I berangan dulu macam, one fine day aku nak naik pentas ambil award. I berangan, babe. Memang I berangan. Tapi, I tak sangka secepat itu I boleh dapat lah. Alhamdulillah. Sebab mungkin I berangan sejak dari sekolah kan. Benda ni lama berangan kan. So, orang kata, bila you manifest your dream, dia macam doa tau. So, I rasa benda tu memang betul lah. Allah dengar. Allah tahu apa yang kita nak kan. Asalkan kita ikhlas. I tak ada niat macam, aku nak jadi terkenal sebab aku nak berlagak dengan orang yang tak ada. I just want to be known supaya I boleh memberi balik pada orang lain. Okay, good. Eji, masa you habis sekolah SPM, sampai SPM SPM, lepas tu masuk belajar college. Universiti. Masa dekat universiti mana? Kos apa? Boleh sebut car? Boleh. Enggak tak boleh. Universiti Sultan Zainal Abidin. Uniza di Terengganu. Ya. Dan I juga sekolah dekat SMK Teluk Datuk. Habislah ramai lah ni kan komen kat aku ni. SMK Teluk Datuk. And I form 6 di SMK Teluk Datuk. I form 6. Wow. Ya, zaman form 6 pun. Dia nampak AJ ni macam bodoh-bodoh kan. I bukanlah kata nak amak kat bakul kan. Tak ada orang nampak macam tu je rasa. Ya ke? Okey lah. Orang nampak you evil. Evil. Evil queen. Macam tu. Tapi memang orang mungkin rasa macam tu. Tapi I memang sangat pentingkan juga lah education kan. So I zaman form 6, I pernah dinobatkan sebagai tokoh putera. Putera bukan putera. Yes. Tokoh putera untuk pelajar lelaki yang terbaik lah. Sebab I dapat 3 pointer, which is form 6 sangat susah dapat 3 pointer. Sangat susah. So, I dapat 3 pointer. I dapat band 4. And then I punya curriculum, I pernah menyanyi wakil. Adalah a few level. Masa tu dah start menyanyi. So dapatlah award tu. Which is award tu pun menjadi persoalan dan juga pertelingkahan di antara guru-guru di sekolah itu. Ni kalau aku cerita ramai lagi guru-guru yang trigger. Tapi memang ni berlaku saya bukan cerita benda kosong. Ada yang tak puas hati that saya dapat title tu. Sebab saya ni sentiasa orang tak suka, which is I don't know why. Lepas tu saya mind my own business je. Lepas tu saya macam dah malas nak dengar apa orang cakap sebab apa pun aku buat baik buruk orang tak suka. Sampai cikgu pun tak suka ke? Jujur ada. Dia tak semua cikgu cikgu jangan rasa trigger. Mana yang baik dia tahu cikgu tu sendiri tahu dia baik dengan I ke tak. So yang mana yang tak suka tu pun tahu dia tak suka I macam mana. So I tak perlu mention, tak perlu ada. Sebab ada certain cikgu yang contact I kebelakangan ni tahu. Sebab I pernah cerita podcast ni kat podcast lain kan. Macam trigger macam cerita buruk pasal cikgu. Tak, I tak mention nama. Tapi I tahu siapa yang pernah buat buruk. Dia contact you? Yes. Terasa ke? Dia contact kawan-kawan I juga. Ni kalau aku cerita pun contact lagi kan. Contact lah. Lepas ni perut you kembung, Beb. Ya. Tak, mungkin you boleh cerita satu situasi lah. Apa yang dilakukan kepada dia macam ni, I memanglah karakter macam ni ada longgar-longgar sikit kan. Tapi I ni sangat zaman tu lasak. pakai spek kan? Yes, I pakai spek sebab I memang rabun. So, dia pakai lens kan. So, bila I zaman sekolah tu, I dah workout tau. I bersekolah, I dah workout. So, bila kita dah workout, kadang-kadang baju kita kecil. Bukan baju kecil. Baju tu ketat sebab kita dah ada chest. Saya sering di tomah-tomah kata macam saya pakai baju adik saya lah. Saya kecilkan baju lah. Saya tak pernah kecilkan baju saya. Tapi nampak susuk tubuh tu, so dia rasa macam saya pakai yang seksi lah. Lah Dari pula. zaman sekolah jadi bualan netizen Jadi bualan masyarakat. Masyarakat lah. Masa tu tak ada netizen. Betul. Tapi tu lagi kalau sekolah memanglah. So bila saya dah menang title macam tu pun jadi persoalan. Tapi I jenis yang tutup telinga. Masuk universiti pula. Kalau I sebut kos ni, korang pun terkejut kat I belajar kos apa. Apa dia? Kos Ni apa? banyak surprise lah kan. Sains. Sains sudah betul. Tapi sains sosial. Sains sosial. So I ambil sarjana muda sains sosial, antropologi dan dakwah. Pandai berani. Abu Yasora. Pada usaha. Pasal dua sana. I memang memilih untuk ambil kos tu. Itu pun jadi persoalan kepada guru-guru sekolah sebab I ambil dakwah. Sebab I ni seorang yang I tahu, alhamdulillah lah kot, mungkin didikan parents kot. I jenis walaupun I buat salah, I buat dosa, I tahu I perlu mencari ilmu. So untuk I berada di sekolah pondok tu macam susah kan. Ya, faham. So I cuba ambil kos tu mungkin sebab Allah kan Islami. Sebab Allah rasa macam nak dekatkan diri I sikit supaya I adalah basic tu. Betul. I dapat kos tu. Dapat kos tu. So walaupun kos tu di pilihan yang dah quite, bukan akhir sangat pun, dia tengah-tengah. Sebab I rasa macam aku naklah belajar ni, tapi bolehkah aku belajar ni? So dapat yang tu. Dan juga di zaman universiti juga kan, I explore everything, babe.
everything. Zaman universiti kan, I buat hosting, I menari. Menari, I presiden tau. Kelab tarian. Atlet ada ke badan? Atlet, I palapis dulu. Cerita lagi. Memang betul banyak Palapis lah. Tapi I tak habis training, tak tahu Lia sebab masa tu I busy tau. So I skip a few training. Kita kena ganti hours tau sebab orang kiraan hours. Cuk, Palapis. Dia macam ni, palapis ni Air Force. I lupa istilah palapis. Macam mana permainan Tak ni? ingatlah, cuba Google jap. Palapis. Dia ada istilah dia Google jap. Saya sambil tu kan. Dia Air Force, dia tentera udara tau. So I memang masuk tu sebab I minat. Bukan orang cakap saja kan. Budak lembut nak masuk saja tak. I memang minat sebab I memang dah zaman sekolah kan I dah workout semua kan. So I masuk setahun je lah. I masuk lah I pernah merasa pegang M16 at Wisina. Okey, saya nak baca. Pegawai Palapis simpanan. pasukan Pegawai latihan pegawai simpanan. Yeah. Dia dikenali dengan singkatan Palapis Yeah. yang dulunya dikenali sebagai ROTU. Rotu, betul. Rotu Air Force. Official Training Unit. Power Yes. So I tak kosong babe. I bukan jenis Dia tak sembang. kosong Bukan ni. biasa-biasa. Sebab tu I cakap kan bila orang kutuk I kadang dalam komen kan, ni kalau negara perang ni lah paling lari dulu. Aku just laugh at you tau. You sendiri belum tentu pandai nak pegang M16. Tak baik tau. Tak baik tau. Inilah Palapis. Tak baik tau. Betul, I cakap betul sebab I bukan cakap kosong. I ada gambar, I boleh je bagi korang gambar-gambar tu. I ada babe. Memang I memang part of them. And I dah pernah masuk hutan. I dah ada basic, cuma dah lama tak buat, mungkin dah lupa sikit. So zaman you memang I explore gila-gila. Banyak. Bagusnya. I pernah masuk rowing. Apa lagi? I berlakon teater. Buat juga? Ya. Dan juga zaman universiti kalau orang nak tahu, I memang dah ada bisnes. Bisnes apa? I ada bisnes. Kalau orang budak Uniza mana dengar dia orang tahu ada Taman Usahawan Pelajar Tumpu. Tumpu tu adalah tempat I adalah alung kawasan dulu. Sebab I the only student yang bertahan daripada I buka sampai I grad sampai PKP, I je yang memang stay kat situ. Student lain bertukar-tukar sebab cannot tahan. Tapi I buka situ sampai I boleh beli sebiji kereta. Wow. Pun tak cakap kosong, minta maaf. Podcast ni tak ada cakap kosong. Kita tahu certified. Waktu tu jual apa? Masa tu I jual food. I buat F&B. I bakers. Kan you tahu kan I as a cake tu panggil kan. Yeah. So I buat cake semua. Tapi before cake tu I memang buat food. I buat mac and cheese, I buat butter chicken. Ni terliur air liur orang. Hebat je. Mac and cheese, chicken buttermilk, and then kita ada macam-macam lah. Gila-gila. Memang menu I macam aglio-olio, I masak sendiri tau. It's me yang cook. Seorang? Yes, masa tu seorang. Tapi by time I dah boleh hire orang dan orang dah ada yang bekerja dengan I, which is my best friend juga, one of my close friend, Atik. So dia antara yang memang dengan I dulu, and then I ada a few pekerja yang dah lama kerja dengan I. And my friend Faizal semua kan. So diorang macam tolong lah. And then I bayar juga diorang, bukan kosong. So I bayar and then 3 ke 4 tahun juga I buka kat Uniza tu. Sebelum PKP I tutup. Wow. Tapi kalau kita dengar cerita daripada awal, kita tak ada dengar pun pasal kulinari ke? Kita tak ada. Tup dia ada bakat. I macam ke sana ke Tapi sini. I stalk dia daripada dia buat kek lagi masa tu. Dia selalu kedai kek. Tapi Eji yang paling I nak tanya, yang paling I teringin. Silakan babe, go. Babe, masa you belajar tu takkan tak ada girlfriend ke? Babe? Oh, okey. Ceritalah sikit Aduh, kisah kita nervous percintaan lah sebab benda ni kalau cerita kan, diorang Itu akan yang kita rasa nak macam, dengar, babe. diorang akan rasa macam sembang. Okay. Yes, I do have a girlfriend before. Tapi I ni loyal as fuck. Boleh ke carut kan? Tak apa, nanti kita break Lazim. Oh ya betul lah macam tu. Okay. Memanglah I rasa macam ada korang nak. Ada. tak baik siapa cakap macam tu. Ada mesti babe. Netizen akan cakap babe. Biar kita jawab awal-awal. Ada sebab I memang ada. Dia dah kahwin apa, dua-dua girlfriend ada. I tak ramai, girlfriend ada dalam 2-3 je, tak ingat. So, masa zaman you pun, I ada je cuba mengenali a few orang. Tapi tak menjadi. I rasa yang mencuba dah tak menjadi tu dalam 3. Dia tak menjadi satu sebab my mum tak nak. Oh, mak kau I sangat pentingkan my mum. babe. My mum tak nak. Bukan mama tak nak lah, mama macam cari lain lah. Tak berkenan Dia lah. bukan tak berkenan babe. Dia macam adalah pilihan di hati dia. Okey. So, itu lepas tu ada yang macam main tarik tali. Mungkin sebab I famous zaman you. Macam takut kot. So, I tak pastilah. Tapi macam bila aku tak text kau text aku. Bila aku text kau. Sebab I ni, I sangat effort. I kalau suka orang tu, I effort. Maksud I dah ada kereta kan. Cakap lapar je, dah turun bawah, dah ada kat bawah. Dah sampai dah. I bukan cakap sembang tak ada aku ni ramailah komen nanti kan. Semua cakap aku sembang. Tapi memang betul. I jenis yang, I kalau dah suka orang tu, I akan tunjuk effort. Act of service. I akan bagi duit raya.
So, okay. Tak baik. AG ni kalau ada masa berpasangan tu lah, dulu dengan girlfriend you. So, you memang kalau buat apa-apa pun, you akan buat dululah. You act of service lah. Ya. Dulu zaman-zaman sekolah pun ada my ex-girlfriend, dia dah kahwin tapi tak mention nama, tak tahu kan. Dia suka seorang artis, saya lupa nama artis kan. Artis tu pernah keluar buku, artis Mak Salih, artis luar negara. Dia nak buku tu, babe, I beli buku tu tau. Zaman sekolah, I kumpul dia, I beli. Zaman sekolah. Zaman sekolah, kita orang sampai form 6. Dan masuk universiti pun I masih dengan dia. Cuma bila zaman universiti, kita kat universiti dah famous. Bila dah famous, jealous, aku stress. Okay lah, we just take each other punya path lah. Tak, Cok. Macam mana taste you ni? Okay, aduh. Ciri-ciri wanita Dia tak ada, atau dia tak ada. partner I ni idaman satu anda? je, okay. I ni kan, I suka sama yang unik. I memang bukan, kalau you rasa dia lawak. I ada ekor, babe. Ah? Bukan tak? Nanti I keluarkan ekor I. Ekor kah? Ya. Sebab I rasa dia macam kadang korang rasa dia lawa. Bagi I, yes dia lawa tapi bukan my type. Oh. Sebab I suka muka yang unik. I dulu memang muka unik-unik lah. I nak cakap pun macam susah. Exotic ke? Exotic. Exotic, I pun exotic. I kan animal kan. Oh, wow. Baik. I kan exotic animal. So I pun suka exotic juga. Yang beji ke apa? Tak. So it's quite hard to explain. Tapi as long Faham. as baik, I tak suka yang dia macam benda ni tak baik nak cakap. Tapi I tak suka yang macam gedik tau. Sebab I dah gedik kan. You nak balance. Sama-sama gini dia macam Tak, sebenarnya ada je. Sebenarnya ada gedik. Cuma maksud I gedik tu bukan jenis yang galak sangat dengan lelaki. I tak boleh sebab I rasa macam dia adalah milik I. Itu kalau Oh, the other side of AJ. tu I tak nak cerita sebab nanti orang kata, nanti orang cakap macam-macam lah. Sexuality ni kan ramai orang suka labelkan orang kan. Ya. So, I tak suka bercakap pasal sexuality sebab ada je mulut yang akan ala itu, ala ini. Tapi tu faktanya I have a girlfriend before but now I memang tak ada sebab I really want to focus on my career. Okay, Betul lah. Alright, cakap pasal career. Ellie ada apa lagi? Go. Tak, bila AJ cakap pasal sexuality tadi kan, I teringat macam masa you mula-mula dikenali sebagai Afizi Khairi kan. Like, orang bercakap pasal you dengan seorang, influencer juga which is Amsha. Oh. Remember that? Ya, ada sampai orang orang kata tanya. you Tak, korang Amsha tu partner. macam adik I sejujurnya. Dia macam adik I. Our parents know each other. Kita orang pun macam like very close, very close. Senang kata I macam ni dah macam cousin. Memang tak ada apa-apa feeling. No, benda tu fitnah, tak baik. Tak baik judge orang. Tak baik. Apa pendapat you sendiri kan? Macam orang bila you dah dikenali kan. So orang nak tengok you punya background tu orang judge dari situ. Instead of you punya career. Yes. Hasil seni. Apa pendapat you? Dia attack personality you instead of you punya achievement. Dia macam ni, kalau nak cakap pasal personality achievement, orang-orang judge ni, you buat macam mana pun dia takkan judge. Kalau dia tak suka, dia akan judge. Contoh, I bagi contoh, Datuk Siti pun even sampai sekarang, she's successful gila. Tapi orang still judge dia. Even dia live dekat TikTok pun orang kata apa, dah tak ada job ke? Apalah Datuk Siti tak ada job? Logik ke kepala otak kau? Takkanlah So maksud I, you guys are sick. Sebenarnya netizen kat Malaysia ni, diorang dah sakit. I boleh cakap tu je. Diorang dah sakit dan tenat dan nazak ya. Bebasan suara tu diorang terlampau. Terlalu korang rasa Malaysia kalau tak salah Malaysia nombor 5 Betul. Cyberbully Yes, Tahniah cyberbully. untuk Malaysia korang memang hebat. Tu je aku bercakap sebab memang diorang teruk. Latest one adik yang kasut tu. Ya. Aku sampai komen tau. I cakap I need the contact. Kalau boleh I nak belikan budak tu kasut. Yeah, kasut. Babe, budak kau nak gaduh dengan orang dia pakai fake shoe, apa masalah kau? Kau faham tak? I rasa macam you guys are so sick. Macam I boleh hadap lagi orang cakap I macam-macam. Tapi sampai budak sekolah, kau nak menganjing dia. You don't know financially dia macam mana. Yes. Mak dia mampu beli tu je. Kau nak kutuk-kutuk dia pakai apa? Double A grade A lah, apalah kopi ori lah kan. Up to them lah. Dia tak mencuri pun Itu apa. still rezeki untuk orang yang jual kopi ori what? Betul. So itu pun ada isu. Kau pakai ori sangat ke? Contoh lah. I rasa macam Malaysia punya netizen ni dah too much. So kalau macam diorang nak cakap I, berdasarkan nak cakap personality daripada sukses I, diorang siapa? Diorang kat mana? Apa diorang buat kat rumah? Mengangkang kah? Jangan cakap pasal I kalau you pun tak berada di tempat I and I'm here like you are listening to me. You have to listen to me. You have to see me. Kau suka kadang-kadang ada orang komen kan, asyik muka dia ni je menyampah aku. You have to see me. Kalau kau tak nak tengok aku, kau buat keluar muka kau. Letak muka kau kat sini. Then tak nak kan? So that's where you have to stay and this is my place. Yes. So you kena hadap lah. Wow. Betul. I macam tu je. I very simple. I don't care anymore apa yang korang cakap sebab bagi I macam
people gonna talk, babe. Talk tu dah sampai tahap you macam dah tak boleh nak buat apa. Yes. Cakaplah, teruskanlah. Sebab kalau you nak explain pun, diorang tetap ada jawapan diorang. Banyak benda yang jadi kat I pun. Bila I explain, jawab lagi. So, I rasa macam, okay, you can have your opinion, tapi you have to deal that I have to be here. I will be here and I'm always be here. Yes. Nak tak nak kau hadap lah. Betul. So, kalau I membalas balik kat dia, dia pula trigger balik, kau pun kena terima lah. Yes. Sebab kau dah usik aku, babe. Tiba-tiba bila aku reply kat kau kata aku ni tak boleh terima kritikan. Aku ni sebagai influencer atau sebagai orang yang famous, tak boleh ditegur. Hello, aku pun manusia. Kalau kau rasa tempat kau untuk melepaskan marah kau kat kita orang yang kita yang dikenali ni, that is wrong. Ada orang dia melimpiaskan marah dekat kita. Macam kita ni pula jadi tempat dia untuk, menghamun-hamunkan kita sebiji-sebiji. So, sebenarnya benda tu salah. Walaupun kita orang jadi influencer, itu bukan tiket untuk korang cakap buruk pasal kita orang. Yeah. That's not the ticket. Setuju. Tapi itulah orang cakap apa, asam garam bila bergelar seorang Ya, artis dia memang atau betul. orang yang terkenal. Betul. Yes. Dia asam garam, tapi kena ingat, kau bercakap tu pahala ke untuk kau? Right. Tapi jarang lah I tengok AG bergaduh dengan orang ke apa. Certain reply, certain comment yang I Certain perasan, je. yes, yang you rasa too much baru you reply. Betul. Yang lain-lain tu pun I tengok too much juga, tapi AG tak reply pun. Dia- Kau sekeras itu, babe. Ya, babe. I tak reply tapi kadang-kadang I reply sebab engagement penting dek sekarang. Engagement penting, so kena reply. Kadang kalau dia kutuk macam tu, kau ni, contoh kan, dia kata, macam bodoh contoh dia cakap, macam bodoh. I pun reply, thank you. Cakap thank you je, babe. Dia reply balik tak? Some reply, Gelak some lah. not. Some not. Some not. Some reply. Contoh kalau saya cakap, contoh kan, dia orang cakap, contoh lah dia kata, I macam beruk. Macam beruk menari yang ramai. Contoh kan. Dia cakap, while you, kan, sebab I nampak dia punya DP tu agak tak senonoh. While you, dia akan reply balik. Dah koyak pula Pondan ni. Dia kata. Dia yang bagi kita. Aku Dia pula yang kena. koyak. Aku pula kena. It's always like that, So, kalau kan? macam tu aku diamkan lah. Layaklah muka kau. So, you kena beruk eh. Aku kena, banyak dah babe. Segala jenis binatang kan Beruk tu banyak kali dah I dengar, babe, Tapi yang hari orang tu cakap kita you. orang minggu lepas kena lembu. Alah babe. Babe, lembu I dah ada. Lembu I dah ada. Jangan risau I banyak list. Lembu ada, beruk ada, anjing ada. Eji, okey banyak-banyak apa orang-orang macam kutuk you. Bad comments tentang you kan. Apa yang paling terkesan yang you rasa macam, weh ni tak boleh ni. Ada tak benda yang terkesan kat hati you, babe? Tak ada. That's good. You punya hati tu sekeras Dia bukan batu, babe. sekeras babe. You tak ambil serius lah benda Dia tu. macam ni. Kan cakap diorang sakit. Anggap je diorang sakit. Kita kesiankan je diorang ni. Sebab nak terkesan, kalau dia terkesan pada diri I mungkin tak berjaya kot. I susah nak move. Sebab I takut. Dia meninggalkan kesan, dia meninggalkan luka. So I rasa macam, dia tak kesan tapi kita take contoh. Kalau benda tu baik contoh kan. Tu taklah alright. I think macam tu. Semua orang tak sempurna. Yes. By times, we will improve. I pun menjanjikan benda tu. So, I akan cubalah slowly. Taklah drastically. Kan drastically tiba-tiba aku bertudung. Ada! Pasal aku tiba-tiba buka tudung. Nampak dia buat lawak benda ni. Tiba buka tudung, kena kecam. So, Ya. take time sikit lah. Okey, tak apa. Kita tinggalkan topik pasal netizen. Di sini kita fokus pada Netizen baik. Tak nak cakap pasal orang. Okay, go. Okey, ni sekarang kita nak masuk part you dalam cakap apa dalam bidang kerja you sekarang. Okay, Yes. baik. Tahu banyak benda you buat. Okay. Modeling lah. Modeling. Banyak. First thing first. Bila you dah ni dah masuk fasa, fasa zaman sekolah dah habis lah. Betul. Lain dia punya layanan. Bila you dah masuk zaman yang orang cakap quite famous, orang dah start kenal, orang macam what do you feel? Zaman Apa mana? you Zaman universiti ke zaman lepas? Sekarang ni. Sekarang babe, ni. sekarang yang paling meledak sekali, babe. Ya. How I feel Macam mana you Because rasa? it's been a long journey for you, AJ. You sendiri pun tahu. Faham? Dia taklah. I pun cakap dengan Ellie tadi. I pun tak tahu nak cakap macam mana. Dia macam perasaan tu sama je. Sebab I kan, I macam cakap, I bukannya I nak jadi human untuk I belagak. Tak ada. Cuma I rasa yang differentnya wherever I go now, orang memang kenal. Orang memang kenal dan I memang tak selamat, dek. Memang tak selamat. I tak Apa maksudnya tak I selamat? kena tinted kereta I hari ni juga. Sebab memang tak selamat. Sebab orang kenal. Kadang-kadang I berjalan ni, I nak melintas jalanan. Orang boleh turunkan tiga kereta. Eji. Macam tu. I minat you tinggal sini ke? Comelnya. Ya, I appreciate tau. Kita appreciate gila orang macam tu. Ya. Kita rasa takut juga. Betul. Oh my God, orang dah kenal. I cannot do something like, mungkin benda tu macam normal untuk I buat dulu. Mungkin sekarang dah tak normal untuk I buat. Contoh kalau macam, mungkin I kena pakai sopan sikit ke. Faham tak? Sebab kadang-kadang kita keluar pendek kan. I selalu macam tu. Kalau I sebab pergi gym memang pakai je.
Terus cakap lemak tak selamat lah kita nak pakai macam tu kan. Sebab kita hormat juga orang. Mungkin yang tegur kita tu makcik-makcik kan. So kita kena sopan sikit lah. So benda-benda macam tu. But when it comes to perasaan macam yang berbeza dengan dulu tu tak ada apa sangat. Cuma it's different is the treatment lah. Okey, tadi you cakap you takut dalam cakap apa kehidupan dalam influencer ni takut sebab orang kenal, orang boleh buat macam-macam. Tapi kalau you tengok cerita kalau kita tengok balik daripada you dulu-dulu tadi, benda ni yang you nak. Betul. Dan benda ni you dapat. Betul. Dan you takut. Dia bukan takut apa. Of course lah keselamatan siapa pun risau. Kita tak tahu orang benci kita tahap mana. Uish. Oh. Betul. Tiba-tiba Kenapa bulat you- je perut. Cok. Kenapa you rasa ada orang benci you walhal you bukan buat benda salah? Apa pula tak rasanya kalau hate comment dah berlambak macam tu, takkan tak ada yang benci you. Come on, mesti ada. Tapi kadang-kadang dia orang ni daripada depan tak berani. Cuma maksud I takut tu bukan takut apa. Takut macam dari segi macam, itulah mungkin kau kena behave lah di halayak ramai selepas ini. Faham. Dia macam contohnya mungkin kalau macam kita galak sangat macam gelak-gelak gila babi kot. So okay, kita kena kawal sikit sopan. Sebab kita ni orang dah nampak kita sebagai someone to look up to kan. So, kita tak nak ada benda macam tak senonoh lah dia ni. Dia ni macam over lah dia ni. So kita nak kalau boleh lah. But I just tak kisah sangat pun sebab kan I cakap apa yang you nampak di TV apa sekarang ni is the same je AJ yang sama. Cuma ada side I kadang-kadang I malu juga. Kadang-kadang ada orang jumpa I nak ambil gambar kan. AJ buatlah sikit Survivor tu, flip hair tu. Buat I cakap malu lah kak takkan I tak buat. Ke sebab tak bayar? Tak juga. You tak bayar. Tak It's bayar not tu, job, you tak tak bayar tu salah satunya. Dah. Tak bayar tu bukan isu dia. Maksudnya Kadang-kadang kat kedai mama. tiba-tiba kau jumpa tiba-tiba. aku kat kedai, aku cakap BJ buat pun nak suruh aku macam takkanlah kan. So I macam malu lah kak. Sebab I memang malu sikit lah sebab benda tu kita buat for work. Bukan for suka-suka kau jumpa aku. Contoh kalau orang tu komedian kan. Takkan berjumpa je kau, bang buat lawa sikit bang. Kan, kalau penyanyi, tiba-tiba suruh menyanyi kat kedai mama. Nyanyi, takkanlah. So benda tu kadang-kadang fans pun kena faham lah kita kan. Kalau jumpa kita ambil gambar, hai, janganlah minta benda macam takkanlah aku nak buat posing-posing kat situ, kau gila. Tiba-tiba I'm a survivor kat tiba tengah tu. survivor tengah tu kena mamak ngami mamak macam ni. Dah mamak tu famous. Ya. AJ, macam you bagi tahu sebelum ni kan, you start dengan orang kata apa hadis secara free je untuk event-event. Betul. Sampailah sekarang ni of course you got paid and everything kan. I teringin sangat nak tahu kan kalau macam influencer selalunya kalau dia orang keluar ke any event ke adakah berbayar ke tak berbayar ni AJ? I tak tahulah influencer lain sebab kan cakap I tak nak gelar diri I as influencer sangat. Taklah tapi you in the world lah kan. But ikut orang lah. Ikut orang. Dan ikut event. Ada certain event berbayar, ada certain event tak berbayar. I see. Ada je. Untuk penampilan you sahaja? Ya, penampilan ada yang berbayar, ada yang tidak. Dia ikut. Kalau high brand tu kadang tidak. You lah, untuk you lah. Kalau Ada je yang bayar. Tahu pandai, tak bayar kau canang-canang satu dunia. Kalau bayar senyap je. Kalau bayar bukan lagi senang. Oi. Sebab dia kan kira macam kita promotekan dia bayar kita. lagi bagilah. Ya. Lagi bagilah. Okay, bila cerita pasal berbayar ni, you ada masalah tak mengenai pembayaran dengan klien-klien you? Ada tak Kita ni klien? pernah je cerita sebelum ni kan. Ada je sebelum ni masa pembayaran yang I tidak dibayar tu dah settle lah. Tak nak cerita lagi kan. But kalau dari segi pembayaran lain, I pernah tidak puas hati dengan satu brand ni. Okey. Dan I terus cakap I tak nak buat. Walaupun I dah buat satu posting untuk dia. I pernah buat macam tu. Sebab okay, untuk orang yang mana mungkin akan hire I lepas ni, you kena tahu. Okay, AJ ni dia seorang yang visionary. Dia ada aim, dia ada tujuan yang dia nak buat apa dengan content. So bila kau sebagai klien, kau datang ke aku, kau minta aku draft dan aku dah bagi draft yang aku rasa aku punya content sesuai macam ni. And then kau cakap tak boleh, kau suruh aku ikut skrip yang kau bagi. That's not me. Kau rasa nak skrip, kau pergi hire orang lain yang boleh berlakon ikut skrip kau. So I tak boleh. I ada genie ni, I kena kekalkan this is AJ punya content. Kadang-kadang kau tengok, I memang tak pernah ada draft. Kadang-kadang, I lagi suka klien yang up to you AJ, which is serah pada you. Usually yang mana up to you AJ ni, konten dia pergi jauh. Yang berscripted ni memang babai, konten dia biasa je. Dia mesti pergi tapi tak jauh. Kalau let's say diorang memang dah dalam, in the contract ke, diorang cakap memang you kena ikut diorang ke, you okay Itu je? tengok juga kalau memang daripada awal cakap, okey je. Cuma kadang-kadang ni, I dah cakap dari awal, I tak boleh nak ikut sebiji-biji. So dia kata okey. And then bila I dah buat satu konten tu, dia marah kan. Lepas tu I cakap I tak nak buat. I pulang balik duit dia. First client yang you pernah dapat apa? Hmm? First client, Your first first duit. client. Tak ingat lah. Alah.
Tapi yang first Alah, tiba pula. tapi I rasa first exposure yang besar lah boleh bagi lah. Okay. Yang I rasa macam wow, I did it. And then orang macam start kenal I juga. Iklan KFC. Ni sebelum boycott Iklan KFC. Oh. That was my first payment. You buat apa? Jadi ayam ke? TVC. Tak babe, I antara main tau. TVC ke? I antara Macam main. mana? Cuba cerita sikit. Macam mana? Apa you buat? Dia proses apa? Casting of course, kita pergi casting dengan agency. So pergi casting, masa tu rambut I tak kerinting ya, maknanya lurus kan. So lurus tu kita blur sendiri lah. Saya pergi, I tak expect berdapat sebab kita orang kena, mula-mula kita bagi video sendiri tau. Lepas tu kita pergi tempat tu, buat video casting. And then, tiba-tiba dapat. Dah lah masa tu untuk FIFA World Cup, aku tak main bola weh. Lepas tu macam mana, Apa babe? je tak tengok bola. Ya, Itulah kata rezeki. Oh, ya. I dapat. I serious. So I kena macam berlakon. Oh, kena buat iklan aku tengok bola ni. Padahal aku tak tengok sial. So, aku macam, tapi I did it. Korang boleh tengok kat YouTube. Boleh buka. Ada tengok Ada iklan tu. masa tu. I 3 iklan. KFC 3 I ada. Cuma satu yang main I makan chicken tenders. Okay. So it's a very good experience that sebenarnya iklan-iklan tu kalau shoot ayam dia tak sesedap mana Ayam tu ayam tawar tau. Sebab dia nak makan buang. And it takes a lot of takes. So itu experience yang best and then that is one of the biggest exposure that I get lah. Okay. Awal-awal kemunculan I dulu. Okay. Kalau untuk Instagram or TikTok, you punya biggest collab dengan siapa? Sebab I tengok ada Pak Mat Western. You know, sometime designer. Ya! Banyak tu dia punya collab. So yang mana yang paling besar? You tak ingat lah, besar babe. paymentnya? I tak pernah judge client I. Even the local brand, I rasa dia deserve je. So kalau you tanya, I tak ingat paling besar. Tapi I rasa upcoming ada yang paling besar. I tadi share sekarang kot. Tak naklah cakap yang upcoming. Yelah, itulah paling besar. Yang sebelum ni. Tak apalah, minta maaf dulu. Nanti Jok datang balik minta maaf dulu. Semua besar. Tapi Okay. nak kata yang sometimes one of the biggest. Dia Asian kan. Okay. Sometimes yang antara yang besar Asian. I pernah buat untuk Swatch. Okay, Swatch. Okay. I dulu sebelum I famous juga. I pernah buat untuk Samsung Watch. Oh wow. Dia memang commercial pada dulu lah muka Yeah, dia. I buat commercial Samsung Watch. And then I pernah buat untuk Cortex. Walaupun Cortex baik betul. You Tapi jadi I apa? was Linda? Side role dia lah. I dengan Mia Sarah. Mia Sarah Shauki. Mia. So Mia Sarah antara yang kita orang shoot sekali. And then biggest brand lagi I pernah buat. I think kalau I dah post lah, kita fikir yang dah post lah kan. I think Unify latest one. Unify. Lagi banyak sebenarnya. Yeah. Cakap memang banyak. Okay. Tapi kalau nak kata collab, I pernah dilamar oleh brand-brand yang support Besar. Israel ni. Tapi itulah. Tapi sekarang you dah banyak local brand yang pergi. Mostly local brand lah. But I'm going there to international now. Okay. Saya ada soalan satu. Okay. Macam local brand kan. Tadi you ada kata you macam tak boleh kerja ikut cara dia orang. You tak takut ke itu akan menjejaskan you punya nama? Diorang akan bawa mulut. Betul. Dia bukan ikut cara dia orang. Yang pernah kerja dengan I, dia tahu cara kerja I macam mana. So I tak kisah sangat part tu sebab most of the brand I cakap kan macam Pak Mat Western, macam siapa lagi besar sometimes kan. Diorang memang they just bagi tahu diorang nak apa. And I will just deliver my way. Bukan kata cara kerja I, my way. Maksudnya kalau shoot tu memang I sendiri. Dia tak ada macam tiba suruh aku macam, you buat konten, you bangun pagi, tutup jam, mandi, shower. Itu bukan I. Itu very scripted. Scripted influencer punya konten. Tapi boleh kalau I boleh je nak buat macam tu. Tapi bukan I record sendiri. You guys sediakan semua production. Ya. Lagipun engagement bukan you punya style. Ya. So kan? kalau untuk korang, I boleh. Tapi kalau untuk I tak bagi. Oh wow. Kalau for dia, I buat je. Cuma ni benda-benda. Siapa yang pernah kerja dengan I, diorang tahu macam mana I kerja. Sebab I pun sekarang dah jadi ambassador for a few brands already. So diorang pun dah yang mana dah pernah kerja tu, diorang tahu that I deliver macam mana committed gila. I sangat committed dengan kerja. I can see that. Okay, lepas after you dah macam ni sekarang ni kan. If let's say, I pun tengok kan you macam pergi macam-macam restoran, you review sana, review kau pula host jalan-jalan cari makan ni. Kita nak tanyalah kan, kalau selalunya untuk influencer ni selalunya ataupun content creator to be exact kan, kalau pergi ke kedai makan ke apa ke kan, how do the review works? Macam mana review ni actually? Adakah you boleh makan selama sebulan kat sana and then
you post the video ke? Dia bergantung lah you. Macam I mungkin cerita I hari ni berbeza dengan dia orang. Tapi macam I, bila kita dah semakin dikenali ni, kita boleh demand macam-macam dah. Macam I, kalau macam kedai makan tu, I ada a few yang I dah pergi sebelum ni. Ada yang one time. They pay, kita datang makan and then kita just review lah. Dia depends juga. I pula picky. I memang picky on produk dan juga review I nak buat. I akan make sure, you sure produk you sedap, you sure produk you bagus, sebab I akan review yang honest. So, followers I tahu, kalau video tu berada di my social media, it's good. It's good lah. Tapi benda ni sangat subjektif juga. Ada yang rasa okey, ada yang rasa tak okey. But it's good for me. Branding you. For me. I yang rasa dia sedap macam tu. Dan juga I rasa dia okey. So, kalau macam, itu sebenarnya I ada buat dengan Ison Cafe kan. Ison Coffee, sorry. Ison tu local brand. Which is very good. They deserve a bigger exposure. So, I datang kedai dia, dia hire I sebagai appearance babe. Untuk dia punya first year anniversary. Okay. Dekat Kajang, I pergi. Buat konten sikit, buat posting juga. And then I punya music video pun dia orang sponsor. So I suka macam tu. I suka long term collaboration yang macam okay, in return boleh tak, walaupun dia bayar I untuk datang, I minta ada sponsor untuk I punya MV dan I akan credit sekali lagi dia dalam MV. So I suka working with more opportunity. Maksudnya kita tak bagi dia satu je, kita open lagi. Okay, you nak tak sponsor I bagi you lagi yang ni. So I jenis macam tu. I memang beza. You kalau tanya I dengan influencer ni memang jauh beza. You apa jenis? I sangat I cuba membantu. Kalau kau bagus. Macam hari ni pun I pakai ni yang batik kekanda ni yang jalan. This is my design. So I cuba bantu untuk bagi dia exposure yang dia orang perlukan. Wow. Cantik. So kita I kalau orang ambil I ambassador tau dengan kekanda ni. So kalau kita ambassador, I pikul tanggungjawab tu sebagai macam how I want to bring this brand to another level. Which is this one ni batik tapi it looks very fashion kan. Betul. So kita come up with something yang mungkin bigger for them. Siap ada ni. Okay, you punya contribution macam dalam kekanda ni kan, apa you punya idea untuk naikkan dia punya company names? Macam I dah cakap dengan bos dia sebenarnya, dia dengar. I nak bring it to another level which is kita buat high fashion, kita buat street style fashion macam seluar ni kan, kita buat cargo, cargo pants, kita buat this one dengan lapels yang besar. Okay. So kita come up with something yang mungkin orang lain tak pakai. Tapi untuk exposure yang diperlukan, I pakai supaya orang nampak brand dia. At the same time, akan ada design-design yang kita akan jual juga. Itu semua I tunggu dia orang punya. Sekarang ni macam I, my part dah selesai. I dah bagi ideas. So it's their part untuk you want to execute or not. So you dalam brand tu, kekanda tu macam bahagian kreatif lah. Sebenarnya bila orang hire I ni dah macam bos dah sebenarnya. Terus lantik tu jadi macam bos. I juga ambassador. Semua aku promote kan ambassador. Tengok mana ada artis saya promote korang. I ambassador untuk Tok Baba, which is a drink. Oh, sama. the chocolate drink. Yeah, the chocolate drink. I lupa nak bawa. Sorry guys. Ada dalam kereta yang saya bagi korang. Okay. Salah satu. Kita memang dengan Tok Baba pun macam we have this planning macam long term. Macam event diorang I akan turun macam latest one. I pergi Jom Heboh, I turun. Okay. Turun diorang. Sebab I kan businessman dulu. So I know what a business need. So I memberikan apa yang diorang perlu lah, which is ideas. And then kita bagi content. Macam-macam lah. Kita bagi macam-macam. Business minded lah. Dan juga upcoming ni ada satu produk kosmetik yang ajar dia ambassador juga. Wow. That one you have to wait, babe. Wow. It's a very big one. Kalau you perasan konten I yang I pakai baju coklat tu. Yang I cakap, is it easy? No. Yang tu. So that one is one of the biggest project upcoming soon. So korang kena stay tuned. Dah ada tease Ada Okay. tease. I teringin nak tahu daripada you banyak collaboration, you banyak Betul. boleh tak you kalau boleh kongsi lah. Kalau dikumpul-kumpulkan income you. Alahai. Kita mesti nak tahu betul tak? Ya, of course. Kalau kita nak tahu. Sebulan The highest, roughly. Yes. the highest. Boleh ke? Ya, orang nak tahu. Tak boleh. You Zuki boleh bagi tahu Kenapa 90,000 tak buat nak YouTube. kongsikan? Yes. Kenapa tak nak kongsi? Ya, tak boleh kongsi. Kita takut mak you minta Tapi kereta kan. Alhamdulillah. Sekejap, okey. Tak nak. Okey. Kita tak nak tahu exact lah. Roughly lah. Roughly lah. 1,000, 100. Sebab Maksudnya untuk apa? Untuk apa ni? Sebab orang dekat luar mesti nak tahu. posting. Orang Okay. dekat luar mesti nak tahu. No. Selalu makcik-makcik akan tanya, kau nak jadi influencer tu banyak ke Okay, gaji sebelum kau I jawab dapat? soalan tu, I bagi tahu dulu. Untuk macam-macam kat luar sana yang mana kata nak jadi influencer, berapa kau dapat? Tengok jenis influencer. Saya grade A. Saya grade A, jujur saya. Sebab apa? Macam kita bincang tadi.
I come up with the idea. I come up with the talent. So you guys, dia yang bayar I, dia bukan sekadar macam ambil followers I, tak. Kadang-kadang followers tu nothing pun. Idea. Kita bagi apa yang kita nak bagi. Siapa yang pernah kerja dengan I, dia tahu like I have vision. So kalau kau nak harga kau tinggi, kau kena tengoklah apa deliverable yang Deliverables, kau bagi. okay. Apa yang kau Contribution boleh you execute tu. dan contribute kepada the brand. So benda-benda tu, I ada beberapa brand memang besar yang nak I tolak pun ada, babe. Bukan nak simpan, tapi I tolak sebab I rasa tak sesuai dengan I. Okay, now kita nak tahu berapa. Yes. Yeah, of course 1,000, but I cannot reveal lah berapa. Okay. 1,000. So dalam 1,000 monthly, dalam sebulan tu kira thousands. Adakah ada mencecah puluhan ribu juga ke? No, ni Bergantung. Okay, kalau kereta apa you boleh beli dengan I sekarang I pakai, okay, I humble je. I pakai Benza biru je. Okay. sama kita game Pro 2 Benza. Benza je. I'm proud to wear Pro 2. Okay. Pro 2 hire saya duta. Ada. Nampak? That's how you work. Jenis lah dia ni. Semua benda dia masuk. you I memang pakai Pro 2 Benza You- nak habis dah bayar. Alhamdulillah. tak payah pening kepala lah. Tak payah. Dia kalau cakap pasal kereta ni, dia bukan benda yang penting tau. Sekarang my aim is house. I nak beli rumah. So sebab tu I cakap, you kalau nak jadi someone and you have money, I bukan, I'm not a person yang unnecessary spender tau. Bukan spender spender. Ya. Awak tak buka lah. Spending. So macam contoh mungkin nak pakai brand-brand Dior, Gucci, whatever kan. I tak begitu. I tak rasa nak beli beg puluhan ribu, tak ada. I more to invest towards my career. Macam I beli kamera mahal. Lepas tu konten-konten, orang selalu nampak konten I makin upgrade. Makin cantik Sebab makin resolutionnya. cantik kan. Jadi kita kena invest on that supaya I nampak lebih eksklusif lah. Yes. Can see that. Bila cerita pasal eksklusif kan. So job-job kecil you dah tak ambil dah sekarang. Ambil Dia lah. bukan tak ambil, dia tengok. Is it worth for me? Is it Worth it my gonna- time? Huh? Yeah. Worth my time? Is it going to ruin my career? Is it going to ruin my reputation? Tengok balik lah. Betul. Dia tak Kena sebenarnya sebab itu I have to be selfish a bit. Sebab I nak build up my name is very hard. Betul. Lama. Takkanlah aku dah naik tiba-tiba, ala AG, bolehlah. Kita Boleh ada budget je, banyak 200 je. Oh dulu, free sekarang nak murah pula. Bukan kata apa sebab I have my own value. I have people yang I perlu bayar juga. Betul. Kamera pun bukan biasa-biasa. Kamera pun investment. Tu cakap setiap benda yang you guys bayar. Kalau kata kenapa AG mahal macam ni contoh kan. Sebab I datang bukan hanya muka. Otak, babe. Betul. Tubuh badan, babe, nak buat kerja ni. Betul, you datang. Masa lagi. Mana kan nak shoot, nak edit lagi untuk korang. So you guys jangan persoalkan. Kalau tak nak, ambil orang lain. Simple je. Dan you datang pun total package dengan pakaian you dengan Ya, makeup you. itulah. Sekarang macam hari ni suka TV kan. Ingat apa? Siap lagi kan. Kena prepare. Betul. Orang lain boleh dia lah. datang pakai t-shirt je kan. Yes. Well prepared lah. Prepare lah. AG branding. Ya, I macam tu. I akan cuba kekalkan macam tu. Okay, cerita pasal well prepared mengenai penampilan. Ya. Nak selit sikit lah. Sebab apa? Siapalah AG tanpa pakaian-pakaian je yang extra. I biasa je lah. Macam suka kan? macam baru-baru ni you pergi dekat buat TikTok tu kan. Okey. Pakaian you Oh, no. yang Congrats, orang congrats. kata menjadi bualan. Baju yang tiada jantina. Aduh, baju model jantina. The first kecaman yang I dengar, Elfie, masa Gempak Most Wanted, tak salah I. Which is you pakai the sexy one. sexy That was- one. that The was- sexy. We want to know your opinion. Apa pendapat you mengenai pakaian Yes, you? baju you ni sebenarnya macam betul ke tak ada jantina, babe? Risau kan ada kepak pula? Sekejap, I tanya. Cuba I tanya korang kan. Aha. Ada ke baju berjantina? I don't know, maybe netizen define. Mungkin ada baju tu memang khas untuk perempuan, khas untuk Okay. lelaki. Ya, it's true. Tapi itu just pakaian tau. Okay. Just a pakaian. Dia macam contohlah. Okay, aku takut opinion aku ni dia salah artikan. So I rasa I'm gonna reserve that. Cuma I boleh jawab kat sini. Apa yang I pakai malam tu actually was design, special for me. So kalau kata tak ada jantina, apa? Memang design tu aku lelaki. I never kata I perempuan. I tak pernah mengaku I perempuan. Betul? I bukan perempuan. Betul, I Jelas setuju. I cakap I lelaki dah I tak pernah rasa nak jadi perempuan. When it comes to fashion, sometimes look at my feature. Kan, mungkin nampak seperti wanita. Dah feature aku macam tu, takkan aku nak pergi bedah Betul. pula. Bedah dah berdosa, kau pula kata aku berdosa. So, artis lain buat muka, kau makikan sekatul. Aku tak buat muka pun, kau makikan aku. Sesuai lah netizen Malaysia sakit. Sesuai. Dia marah ni kita takut ni. Terus kita maki dengan AG korang. Kau kan? Sebab
Yang sakitnya korang. Kau tak cakap kalau macam nak kata baju tu macam perempuan datang mana? Okay. Explain. Okay, mungkin kita nak clear kat sini. Kita bagi netizen clear. You boleh bagi tahu tak sebab kenapa you decide untuk memilih Berpenampilan. fashion? Itu. Fashion Okay. You bagi tahu orang supaya diorang jelas. I pun bagi tahu itu diorang akan tetap hentam I dengan pendapat diorang yang mungkin tak berasas. Mungkin I boleh kurang cakap- sikit. I dah cakap tadi baju itu khas untuk I lelaki, so baju itu baju lelaki. Dan juga design itu kenapa macam tu. Okay, I pakai first cape yang berbulu tu is actually untuk menutup apa yang di dalam. Faham. So, kita nak buat reveal moment. Dia macam ni. When it comes to red carpet, ni untuk orang yang tak tahu. When it comes to red carpet, you have to wear something that Extra. extra. Dia bukan Extra extra. bagan. Something that attract people to look at you. Statement. I pakai benda tu orang ingat tak sampai hari ni. I ingat. Ya. I kena bagi orang ingat. Orang kata, oh kau contoh orang cakap, kau ni hadap sangat nak apa ni famous. Memanglah. Buat apa aku berada kat sini aku Dalam aku industri. tak nak famous. So malam tu I rasa I dah kurangkan banyak benda. Sebenarnya fashion I lebih daripada tu. I dah cakap banyak dengan designer I, babe, kurangkan tu, babe, kurangkan ni, babe. Make sure tu, you boleh tanya diorang. Memang I dah minta kurangkan. Sebab I tak nak ada langsung orang bercakap buruk. Tapi lah I said, dia still akan ada. Dia still akan ada. So you tak boleh buat apa. So when it comes to that fashion, I rasa macam cape tu memang hanyalah cape. Which is longkot ramai pakai, babe. Cuma dia berbulu kenapa? Macam kan? Sebab baju tu memang kita nak bagi extra supaya orang nampak I dah sampai. AJ I'm is here, arrived. badgers. So I ada reveal moment I buka, baru baju kat dalam. So baju kat dalam tu pun dihencap juga. Dan baju tu sebenarnya tak ada apa pun. Sculpture badan tu memang sculpture tubuh lelaki. I tak pakai tubuh perempuan, memang tubuh lelaki. Dan juga kenapa I pakai macam tu? Seakan It's a konsep. concept. Sebab dia kata malam tu tema dia, I tak ingat. Tema malam tu is kira-kira. Kira-kira Oh, is glitter, Yes, sparkle. So I rasa like that is the sparkle moment for me. That's why I pakai jacket yang macam tu. Sparkle betul. Dan Betul. juga I pakai baju kat dalam tu, sculpture tu. Sculpture tu saja nak make a statement. Something different. And I pakai suit. Cuma suit tu kita buat bootcut. Zaman dulu orang tak pakai bootcut ke? Tanya. Kan 70s. Apa masalah kau? Betul. Aku hanya put something extra on it supaya dia ada statement. And then look, makeup. Makeup I masa tu kosong je, babe. I tak pakai shadow pun. Ya. Makeup tu makeup polos, makeup basah-basah. Baju main peranan. Kenapa basah? Sebab aku tak nak nampak aku berpeluh. So kalau dah makeup tu nampak basah-basah, berpeluh tak ada isu. Betul. Korang tak pandai. Korang, this is not your game. This is Okay. Aku This is tengok not I your like that. level. This is not your game. Aku tengok korang kat sana relax je 3 orang tak bergerak pada tadi. Aku macam ni lah. Sebab tak seronok. faham. I dah malah nak explain. Sebab Okay. kalau explain dia akan salah. Oh, tapi boleh kan? Tapi boleh kan? Tapi boleh, tapi untuk aku tak boleh. Kalau kau nak suruh aku pakai normal lelaki punya pakai tuxedo suit, jangan suruh aku lah. Suruh orang lain. Jangan bagi aku lah. Jangan panggil aku. Diorang kena faham you lah. You jenis orang yang tak suka benda yang biasa. Dia one fine day mungkin I akan pakai lah macam tu. Dengan keadaan sekarang, I think suka I lah. Tengok event juga, betul tak? Event AJ. bebas. Exactly. Ya. Pernah tak you pakai yang sesimpel habis? Bukan AJ yang boom. Biasalah keluar-keluar pergi gym, pakai singlet je. Pun kena kecam. Pergi Lotus. AJ adalah rakan kena kecam. Tak, AJ. What do you say kan? Kalau macam orang cakap dekat luar, macam you punya penampilan ni yang orang kata apa yang tunjukkan diri you, karakter you as well kan. And you sekarang ni bukan sahaja untuk jadi influencer, content creator, whatever. You are a celebrity now. You can sing, you can berlakon and whatever kan. So ramai orang akan idolakan you. Betul tak? Ramai orang nak jadi macam AJ. And then maybe ada some part of some people akan cakap macam kalau you pakai macam ni, kalau you pakai teruk macam ni kan, macam mana budak-budak muda nak ikut you? I faham benda tu. Okey, macam ni Okey, kalau someone idolizekan I, okey, itu hak masing-masing. Okey. Tapi when it comes to nak menjadi contoh kepada anak-anak muda, dia macam ni lah. Setiap orang dia ada baik buruk tau. Kalau aspek I ni sentiasa baik, I bukan malaikat. Betul. Yeah. I tahu banyak influencer lain yang berperangai buruk. Tapi at least I kan depan-depan inilah I. I tak ada belakang-belakang, tak ada. Sama korang, this is AJ? me, I tak ada rasa macam kalau korang tengok, korang suka, tak suka tak apa. And then nak cakap juga pasal contoh kepada anak muda, banyak benda baik yang I buat. Kenapa tak ikut? Kenapa nak ikut Kenapa benda? ikut yang buruk? Macam I cakap, I ni manusia tau. I mean like, even orang yang bercakap pasal I, komen buruk pasal I pun, itu pun perangai buruk juga. Itu pun perangai buruk diorang. So, diorang pun ada buruk diorang. So kalau nak cakap kat I, itu tugas I untuk memberi contoh yang baik. No. Apa guna ada mak bapak kat rumah? You know. Bukan I nak benda ni, mungkin akan ada salah anggap kan. Macam kau ni belagak lah. Macam,
kau kena faham konteks aku. Sebab benda-benda yang membesarkan anak-anak ni bukan tugas kita, influencer atau artis selebriti. Faham tak? True. Itu bukan Ramai tugas orang kita. yang terlepas Pak tu. Bukan tugas kami. Kami hanya menjalankan tugas. Kalau I as a model, nak suruh I pakai sopan. Kalau dah klien aku suruh aku pakai singlet, takkan aku nak pakai kemeja. Betul tak? Kalau orang kata, oh tak ada rezeki lah, tak halal lah. Halal haram tu bukan tugas kau. I malas Ada cakap ke benda yang tu. cakap macam tu? Ada. I dah malas explain. Sebab tu I cakap, apa pun I cakap orang akan gunakan balik Backfire I balik. backfire balik. So I rasa macam setiap benda yang nak jawab tu mungkin diorang jawab sendiri je lah kot. Tapi untuk menjadi idola tu, thank you so much. I pun happy kalau I can be someone idol. Tapi bila dia kata idola, mesti ada benda yang dia suka. Which is apa? I suka Lek AG tu sebab dia sentiasa positif. That's good. Good lah. Ikut lah. Janganlah nanti kau kata, oh anak akak minat awak, janganlah tunjuk contoh tak baik. Contoh tak baik. Bagi tahu. Jadi kalau kita pun tahu ada contoh tak baik daripada kita, janganlah ikut. Kan semua ada otak. Kan saya kata, mak bapak pun kena didik anak-anak yang baik buruk mana. Buatlah. Okey. Faham. Jelas. Bila cakap maybe Awak macam second Miss last. Malaysia. Okay, I nak tanya, bila orang kecam you okay. You tahu macam mana nak bidas. Tapi bila start orang dah masuk ke family you, pernah ada satu kecaman yang kata kafe sebagainya, yang buat TikTok. Macam mana? Apa respon you terhadap itu? Kita nak tahu. Dia selagi family I okay je. Cuma when it comes to orang kacau family tu, I cakap, orang yang bercakap ni, dia tak fikir tau. Allah tu mendengar. Ni jawapan I . Allah tu mendengar. Jahat macam mana pun seorang tu bukan tugas kau untuk memaki, mencarut, menghamun dia. Sebab bila Allah nak balikkan kau esok, Allah balikkan macam tu je. Tiba esok kau lebih teruk daripada aku. Dan aku lebih baik daripada kau. So I rasa macam benda-benda tu, kadang-kadang tu lah bila orang cakap kat I diam lah. But when it comes to family, I nak marah sangat pun, like I say, tak ada guna. Diorang tak rasa diorang betul. So kadang-kadang macam I punya konten dijadikan bahan-bahan ceramah ustaz. I ni lah paling ahli neraka dalam Malaysia ada. Dah lebih dari 3 kali dah. Ya So I diamkan je. Bagi I, it's good you nak berdakwah, tapi kalau you dah menggunakan Don't konten write on your I content untuk orang mengecam dan memaki hamun I, itu dah ladang dosa untuk kau. Macam ni? Ladang pahala untuk I. Macam ni sampai berita yang orang kata ustaz-ustaz ulama ni Ya, menggunakan ya. you sebagai konten ceramah di mana you dapat? I tak tahulah ustaz ulama tu apa ada orang lain yang menggunakan video tu meletakkan ceramah ustaz tu, I tak pasti. Tapi taklah. I mean like I nampak lah ada orang tag. Orang akan tergamaknya. Orang kata I dengar tu AG. Ni AG. So, I rasa I tengok, I perasan tapi I nak respon macam mana. Takkan cakap iyalah betul lah, terima kasih. So bagi I, kita semua tahu ada cara macam mana nak menegur orang. Kan? I pun bukan tak ada basic macam saya cakap. Setiap orang yang buat dosa dekat dalam muka bumi ni, dia tahu dia buat dosa. Dia tahu. Tapi selagi dia tahu tu, insyaAllah adalah peluang dia untuk bertaubat. Betul tak? Kita dah cakap Islam sikit. Tapi benda tu betul. Sampai tudung babe, ya Allah. Tapi kat sini kita nak bagi tahu kepada penonton kat luar sana ataupun netizen kat luar sana, kita AG hanya berkongsi berkongsi kepada korang. Ini side AG sendiri. Side saya sendiri. Side AG sendiri. Dan seperti yang AG bagi tahu, yang baik korang ikut, yang buruk jangan ikut. Jangan ikut. Mudah. Simple. Sebab semua orang ada jahat baik. Jangan letakkan dosa tu Ya Allah, atas. apa saya cakap kan, adalah certain influencer ni yang diagung-agungkan sangat netizen kan. Buruk dia pun kita orang tahu. Contoh. Yang orang lain tak tahu. Yang orang lain tak tahu. Yang ibu bapa Jangan tak buka. tahu. Nak buka? Tak buka. Tak. I tak buka Buka orang. habis, babe. I tak buka orang, babe. Tapi kita tahu. Okay. Kadang-kadang, biarlah I ni nampak jahat sikit. Asalkan I ada peluang untuk I jadi lebih baik. Be real. In future, insyaAllah kita akan perbaiki. Mungkin kita nak mengakhiri. Kita nak, ada apa-apa soalan lagi tak untuk AG? Akhirnya dah. Tak, kita belum tanya lagi AG. Hari. Kita nak minta you pilih sebab banyak dalam you boleh bake, you boleh berlakon, you boleh Mengacara, model, mengacara dan sebagainya. Dan menyanyi. Pilih mana satu AG, the real one. The real you. Oh my The real God. me is singing sebab I like to perform on stage. But singing tu taklah kata hebat, tapi I like to perform. I want to be on stage. I want to, orang kata, tell a story. Yeah. I first jumpa you all together now, rambut pendek masa tu, I think interview pintu belakang. Ya Ingat, kau. ingat you. You tak ingat, babe? Sebab dulu dia ingat, babe. saya Fatah Amin. Oh, dulu macam ni Mina. Ya, saya Fatah Amin, babe. Sekarang. So you Sekarang dia Fatah Amin lah. Fatah Gebut. Fatah Gebut. So you memilih tu, you enjoy. I Menyanyi love tu to be adalah on stage. Macam you tengok I tu all together now. Yeah. I rasa macam tu. That was the first moment tau yang I dapat
on stage, real stage, on TV. yeah. First. So, I macam naik share gila babi. And I did a mistake, but it's not that big mistake pun. Tapi I rasa macam... Lagu apa, babe? Masa tu lagu apa? My Heart Will Go On. Wow, Kan, sebenarnya I performkan lah. Sebenarnya I Celine perform, babe. Dion. Tapi itulah bukan rezeki. Datuk AC pun ada. Datuk AC tak beri untuk I, betul. Datuk Okey, Sampai okey, hati Datuk AC faham. tak beri untuk I. Oh, ya ke? Sebab dia ada 90 juri waktu tu. 50. 50, sorry. 50. Seorang juri mewakili 2 markah. Dua markah. Dan it's a good experience. Dan sebenarnya dari situ juga yang artis-artis ramai kenal I. Ramai kenal I, which is yang kenal I masa tu Andrew Zakri, Aina Abdul, Ramai, Nori Nazi, Katriana Rose, tak silap I masa tu. So, ada beberapa lah, Kai Bahar. Mana taknya dalam pada waktu tu dia antara kontestan yang lain daripada yang lain lah. You dressing like macam I memang lain daripada dulu. gila-gila. Wah, I pakai Macam memang... mana dressing dia? Alah, ada ke gambar? Pandailah cari. dia pakai, tak, yang I ingat pakai baju tu memang bertemakan Titanic. I pakai Hafal tak? ruffle-ruffle kat tangan. Macam memang... Dan Zaman-zaman Rose lah, I Rose spend Jack. my own money for that baju. Baju tu khas dibuat untuk I. Wow. I punya effort memang daripada dulu memang I akan spend my money. You memang suka custom kan? Sebab I have my vision kan. So I suka custom lah. Oh, rambut dia pendek dulu. Rambut I pendek dulu. Okey. Macam Cerita pasal rambut sikit je. Okey, cerita je lah Okey, lagi. siapa- Alah. Tak nak balik, cerita nak Tak nak balik. tutup. Rambut dia last rambut. Okey, siapakah AG kalau bukan kerana rambut kerintingnya? Ya. Ya. Kalau dapat tawaran untuk you potong satu job potong rambut, that's it. You buat tak? Kalau payment tu sedap, why not? Berbaloi Yelah, kalau payment tu berbaloi dengan apa, payment dan juga exposure tu, contoh I kena berlakon dekat Hollywood. I kena botak sekalipun, I buat lah. Buat lah. Sebab okey, orang tak tahu, I botak dulu. I pernah botak, I pernah rambut pendek. Macam-macam rambut I buat. Botak licin ke botak army? Botak licin, I pernah licin dah. Sebab Dan masa botak licin tu, I masuk universiti. Sampai orang ingat I budak UPNM. Memang licin. Sebab I tak tahu, I like to explore kan. okey. So, I pernah botak licin, I pernah rambut pendek, I pernah basket, I pernah warna, I pernah hijau, I pernah... Dulu masa waktu Gardener, I pernah blonde, Yalah. grey. Pernah je. Pink, pernah je. So boleh sentuh rambut AG Boleh lah. sentuh. Cuma sekarang ni signature sebab orang masih betul saya kata mungkin image ni saya kekalkan. Tu kadang-kadang saya pakai macam ni, saya pakai headband hari ni. Okey. Lepas tu saya akan buat rambut dulu sebab benda tu it's a fashion kan. Kita tukar-tukar lah. Tapi originally, this is original curl. Ya. Wow. Okey. Okey, saya nak tanya AG. Tanya je. Sebab sebab daripada awal lagi Tak puas lah. Aduh, buatlah 3 hari. Ini hari yang pertama. Lama nak edit tu macam tu best lah kita. Nah. Okay, Bukan laptop. Okey, kalau daripada awal lagi kita cerita tentang you punya orang cakap apa? Perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Mungkin you boleh kongsikan kepada penonton dan penonton kita mungkin ni untold story lah yang you lalui dan alami sampai tahap you menangis. Ni aku tak suka ni. Dia suka tanya soalan macam ni tau. Korang tak boleh nanti orang kecam I kalau tanya soalan macam I memang sensitif sebab kita ni jenis orang yang kuat kan. Ya. Okey. Tak suka lah. Nanti I dah senang. Untold story betul. Mungkin peminat-peminat you nak tahu. Selalu nampak you terlompat sini, lompat sana. Yes. Dia tak tahu dia The dark side. orang kata of you. What is it? okey. Apa yang tak suka untold lah story? Apa yang boleh kongsikan, dapat kongsikan. Yes. Kita tak minta lebih pun, tapi untold story yang orang lain tak tahu Sila. sebenarnya dalam I tak seronok. pernah nangis tau sebenarnya. I tak boleh nangis lagi kat show tau. Kenapa? Jangan paksa perasaan tu. Kaki dah angkat ni. Jangan paksa perasaan tu. Tapi Biar dia boleh lah. naturally. Untold story tak lah. Yes. Okey, apa yang pernah berlaku Apa dalam hidup? yang pernah berlaku pada you sampai membuatkan you terduduk dan menangis? Ada. I pernah mengalami my depression lah dulu. Okey. I pernah mengalami my depression dulu lah. Okey. That moment masa tu I zaman universiti and dia bukan hantu, I tak pernah cerita sikit. Dia macam sampai tahap I tak keluar bilik tau. Sebab people hate me so much. Macam dulu kita ada satu apps ni nama dia Sayat Me. Saya ada, I pernah dengar. Yang Pernah main Sayat Me tahu. tu. So orang teruk lah orang kutuk I teruk gila babi tau. Okey. That was the bad moment in my life lah. Okey. Then macam like I start to question macam like am I that bad? Then I pernah start question macam like aku memang tak ada talent ke macam tu. I macam banyak lah Apa je ayat dalam tu yang membuat you jadi macam ni? Aku tak ingat lah babe. Dia macam segala kata cacian makian yang ada di muka bumi semua dah bagi kat. Semua ada kat situ. I dah tak boleh nak ingat dah. Memang it's very bad. It's very bad. Dan sampai I walaupun I macam tu, ni untold juga lah kan. Walaupun I dihincap macam tu kan, sesakit-sakitnya, I have to stand in front of people sebab zaman universiti I still orang di depan. I juga yang akan berada di atas pentas, I still kena hosting, I still kena menyanyi, still kena menari.
So, I pernah sampai tak nak menari, pernah sampai kawan I dah masuk bilik, pujuk I tu, jomlah pergi practice. And so, I macam, I don't want. Sampai I pernah tutup kedai I masa kat Yusof, pernah tutup sekejap. Untuk a few days. So, I don't know, mungkin itu setiap orang ada Kisah. level paling bawah kan. So, that was the yang paling teruk lah. the baddest. Sampai I boleh cakap juga, my mum risau, masa tu adik-adik I risau. Sampai my mum, sebab family I dia pandai berubat tau. So, nenek I, dia call my mum, call nenek I. So, balik rumah, mandikan air limau. Mana kau I ada gangguan dekat I kan. So, I dimandikan air limau. Tapi masa tu I tersedar cakap, I dah sampai tahap merisaukan family ni. Cakap. So, I rasa macam this is it. Macam I cannot stay like this sebab dia dah merisaukan family. And I come back lah. Ya, okey. Kita tahu depression ni bukan benda yang cakap benda yang biasa. Bukan benda main. I pun tak pernah pergi check lah, tapi I know that is one of the Symptom. Kalau you dah keseorangan, yang dah duduk seorang dah menangis, Dengar itu dah sampai lah. Mungkin berapa lama benda tu untuk mengambil masa untuk you sihat? Ambil masa berapa lama? You okay, Jujur I tak tahu, I tak ingat, tapi a few months lah kot. Berapa tahun lepas ni? 10? Masa zaman universiti babe. 8, 7 macam tu lah. I think 3 tahun lepas lah. Iyalah. Dia pula muda lagi. Itu pula 19 tahun. 3 tahun lepas lah kot. So, zaman tu, I tak pasti berapa lama. Tapi kan, itulah, I would say now, my inner self is very, very, very strong. Wow. Jujur I cakap, I just want to inspire those youngsters kat luar sana kan. You have to create strong inner self first. Adakah waktu tu yang menguatkan you sampai sekarang? Ya. You dihencap, dimaki, dicaci. Mangsa bully lah time tu. I mangsa bully, I mangsa cyberbully. I rasa cyberbully I yang paling teruk kot. I pun boleh tunjuk kan orang sampai ambil gambar I, post, anjing-anjing I. I tak tahu kalau I tak tahu nak buat apa kalau I kat tempat you, I tengok post tu. Tutup muka, lepas tu kutuk semua. Kita tak tahu pula apa yang orang lain reply. Ya. Contoh kalau betul you jatuh lah, maksudnya one day you down, you kembali, maksudnya you tak tahan dengan apa yang berlaku terhadap diri you sekarang ni. Kita tak tahu, kita tak minta. Siapa orang yang you akan cari untuk healing, like My mum lah. My mum is the Macam mana ni, babe? nak jaket bulu I tak? No. Sebab my mum nombor satu kan sebab kenapa? taklah sebab my mum lah. You always Makan be dia, there for you lah. Doa kan. So macam Tita White tu kan macam I feel sad juga sebab It's okay. Pernah cakap pasal my mum tau. Sebab bagi I, dia dan didik I sangat baik. So, bila orang cakap pasal mak ni macam, korang tak ada mak ke? You know, to let someone talk to your mum like that. Sebab I tak pernah rasa macam, lah, I tak suka orang macam ni pun. I tak pernah rasa sampai I nak buruk ke orang tu tau. Sebab I rasa benda tu dosa tau. So, and then you cakap pasal my mum macam, mak dia bangga lah tu. Dia macam tu. Mak dia bla bla bla, this and that. So, my mum always doakan I tau. Kalau macam my mum doakan I, so jadi orang baik lah I. So, bila orang cakap macam tu, I rasa dia. She's the only reason kalau macam I rasa down. Bergaduh pun dengan dia, nak apa-apa pun dengan dia. So, my mum, my dad, of course my dad juga. Tapi I rapat dengan my mum lebih lagi. So, I rasa benda-benda macam tu kot. So, I apa-apa kekuatan I is my mum. Ada any kata-kata nasihat yang dia selalu ingatkan you? Tak ada. My mum tak ada. Cuma, I apa-apa I buat pun, I akan bagi tahu my mum. Faham? Apa pun I akan cakap. Macam I upcoming music video lagu I ni memang akan menjadi satu kecaman juga sebenarnya. Bualan lah. I yakin. Tapi she tetap. I yakin. Macam mana you punya tahap close dengan your mum? Macam mana? Sampai masa I ada girlfriend dulu, my mum tahulah gaduh ke apa. Okey. Rapatnya. Rapat. So, kalau macam MV tu pun, like, she was there. Dia tahu apa pun I pakai. So, kalau I keluar nanti video tu, kalau orang tengok, jangan soalkan my mum. Sebab it's me and I nak pakai. Sebab kita dah besar, babe. Kalau orang masih lagi nak herit mak bapak dengan keputusan kita sendiri, you are so childish. Go back to school. Go back to school or go back to your
just sit in the corner lah. Sesuai dengan tempat kau. Sebab bagi I, semua orang dah besar. Engkau pun bercakap buruk pasal orang, mak kau ajar ke? Cuba you tanya balik kat dia. Mak kau ajar ke kau kutuk-kutuk, maki-maki orang macam ni? Sakit tak hati kau? Sakit kan? Itu keputusan kau sendiri yang buat. So kau jangan libatkan mak bapak aku dalam hal yang aku buat. Correct. Faham. Very simple. Sebagai anak kan, mesti kita tak boleh tak boleh terima bila ibu bapa kita kena kutuk. Tak nak dia keluar je biasalah podcast kan. Aku dah kata jangan. Nanti orang, orang akan kutuk I. Alang-alang awak dah keluar pasal lagu awak, music video awak. Katanya controversial awak. 12 persalinan ke? Ya, 12. Saya dah reveal dah 12. 12 persalinannya. Apa yang controversial sangat ni? Music video baru awak ni. Bila nak ni? Bila nak tayang? Okay, kita akan start insyaAllah release on 1st November dengan Sony Music. So, nak reveal tajuk ke Syai? Sikit lah reveal lah nak keluar 1 November ni. Tajuk Uno Dos Tres. Latin lah Tajuk dia berjudul Uno Dos Tres. Rancak ni? Lagu rancak. Bukan lagi Afizi yang dulu ni Ziz AG. Okay. Kita ada surprise lah lagu tu. Uno, dos, tres itu 1, 2, 3. So apa maksudnya kena tu? Controversial Apa I harap tak kontroversial lah. Okay, apa yang controversial bagi you about the music video ni? Everything. I tak ada reveal. Ada cameo tak dalam tu? Cameo. Cameo tak ada. Your family ke, Pak Long ke? I don't know. You have to wait. Pakai baju ke tak pakai baju? Pakai baju lah. Okay, taklah sekarang controversial. Baju bulu tak bulu? Surprise. Tak baik. Don't try. It's okay. Don't try. Sebab memang apa sahaja yang berada dalam fikiran korang might be there. Might be there. Kita tak sabar. Might be there. Okay. Because I did plan for this one. It's been a long time. So lagu ni pun is something good for you guys to hear. Dia macam lagu about be yourself lah. Okay. Baik, ada apa lagi soalan sebelum kita nak tutup? Tak ada, Syih. Tak ada? Kita dah tutup dengan menangis. Tengah air mata lah. Kita dah puas hati dah. Okey, AG, mungkin untuk yang terakhir ni, untuk yang last part ni, mungkin you ada kata, daripada tadi yang tengok you marah-marah netizen, mungkin ada kata-kata yang macam apa, bila orang campak. Tak marah lah you. Okey, campak bunga kepada netizen. Sekarang ni I nak you campak bunga kepada netizen. Pada fans lah. Pada fans, Bunga ni ya. pada fans. Dia Fans, satu betul. je. Fans dia pun buat kat I sebab kadang-kadang kan. Sebab I don't think so I can be here kalau tak ada support daripada orang tau. Sebab I adalah this very small fan club. It's very small. Memang tak ramai pun. Tapi I think diorang lah antara yang macam mungkin akan work hard. And I'm looking forward to have more fans club to get in. Sebab kita orang I nak plan nak appreciate diorang ni balik dengan adalah a few celebration that I'm gonna plan for them kan. So whatever it is, I just want to thank you guys yang mana mendoakan. Sebenarnya yang penting doa. Ramai mendoakan. Dia suka ke tak suka, dia doakan saya juga. Lagi-lagi makcik-makcik, anti-anti yang mana yang follow saya ramai babe. Pergi mana-mana ramai gila antis. I really appreciate. Sebab tu saya kata ibu. Antis-antis tu juga adalah seorang ibu. So doa diorang adalah antara doa yang tidak dihijabkan. Terus Allah terima. So thank you so much. Doakan saya. Saya janji insyaAllah by times I will always improve myself. And then lagi banyak peluang, insyaAllah lagi banyak benefit yang saya akan cuba bagi pada korang semua juga. And doa lah, tu saja saya boleh cakap. Doa dan support of course. Kalau saya ada buat something, saya ada jual, kau belilah. Beli. Yes, of course, kena. You guys are the best and I memang I feel lucky to have them and I feel alhamdulillah syukur sebab saya rasa dengan rezeki viral tu juga ramai orang dah kenal saya sekarang. Yes, that's it from AG. Minta maaf Itu dia daripada AG hari ni. Yes. Okey, mungkin ada kata-kata untuk kepada mereka-mereka yang tengok podcast ni. Okey. Hailey? Siapa-siapa yang tengah tengok yang tengah tengok podcast ni, kami berdua, tambah lagi 3 kat tepi. Of course, ini adalah episod kedua kita dan kita ada banyak. Wah, episod kedua lah saya. Episod kedua. Dan kita ada ramai lagi guest yang TikTok untuk korang layan. Nanti jangan lupa untuk follow, subscribe, share dan like kat YouTube. Share, like dan juga make sure podcast ni viral. Kalau viral akan ada episod kedua untuk saya. Betul. Why not? Betul. Yes, betul. Banyak cerita
tak cerita lagi ni? Kalau cecah ratusan K lah. Why not? Why not? Share, like, subscribe now. Yes. Alright, kita orang pun perlu cakap, ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada AG. Thank you so much, luangan Mary. masa you untuk kita orang ini. Ya bukan senang nak berada dengan kita 1 jam nak borak panjang dengan lebih Tak minum air langsung. kita tak plan. Sorry Keluar air mata dia. Kita tak plan tau. Ji, Lalas nangis. Tak ada. Tak ada. I pun tak suka. I tak suka sebab netizen akan suka cakap lembik. Tapi I have feelings tu. Okay, Betul, good. we are human. Alright guys, kepada korang semua kat luar sana jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Komen yang baik-baik, yang bagus-bagus. Segala yang buruk datang daripada kami. Betul. Yeah. Yang baik daripada Allah SWT. Kalau ada tersalah dan tersilap, harap ampun dan maaf kami manusia biasa. Thank you so much. Kita jumpa next episode. Episod 3. Yes, Episod episod 3. Siapa Apa? guest yang kita akan ajak? Kena tengok. Okay. Yeah. Thank you. Okay, Thank you for watching. Apa lu? Cakap.